Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrizal Kumpulan Arifin Dan saya Aida Mulyono dalam Dialog TVS Plus, dan kali ini kita ingin bawakan tajuk yang sangat dekat kepada anda yang berada di luar sana, khususnya mereka yang sedang menghadapi musibah banjir. Sebagai contohnya, kami ingin menyatakan rasa simpati kami ke atas mereka yang sedang menghadapi bencana tersebut. Dan topik pada kali ini sebenarnya Dialog TVS Plus adalah berkenaan dengan kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dalam menghadapi monsun Timur Laut. Aida. Dan untuk mengupas mengenai isu itu, kita bersama dengan Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sarawak, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Raja Muhammad Al-Hakim Jaafar alias Raja Yaakob. Selamat datang Tuan. Terima kasih untuk masanya. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada para penonton yang kurang tahu sebenarnya mengenai fungsi Angkatan Pertahanan Awam ini sebenarnya. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke studio TVS pada hari ini. Okey, untuk menjawab soalan tadi, izinkan saya bercerita sedikit mengenai apa itu APM. Silakan. APM ataupun nama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang sekarang dikenali sebagai APM sebenarnya adalah satu agensi yang dah lama wujud. Ditubuhkan pada tahun 1952, sebelum merdeka lagi. Dan daripada tahun tersebut, APM ni dah banyak perubahan daripada asalnya namanya Civil Defence, kemudian kepada JPA 3, kemudian dinamakan kepada JPAM, dan terbaru adalah APM ataupun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan sebenarnya fungsi APM ni, kalau kita berdasarkan Akta 221, APM adalah tugasnya melatih orang awam dan mana-mana agensi ataupun individu tentang ilmu pertahanan awam. Dan sebenarnya dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, APM ni ada dalam Perlembagaan Persekutuan di mana dia lebih kepada persediaan semasa dan sebelum, semasa dan selepas bencana ataupun peperangan lah. Dan fungsi selain daripada fungsi melatih, pada tahun 2016 atas keputusan Jemaah Menteri, APM menggantikan Majlis Keselamatan Negara pada waktu itu menjadi Sekretariat Pengurusan Bencana. Tetapi untuk makluman Tuan host dan juga hadirin, untuk negeri Sarawak dia punya struktur pengurusan bencana beza sikitlah. Di mana untuk di negeri Sarawak, Ketua Sekretariat untuk di Sarawak adalah UKPS, Unit Keselamatan dan Penguasaan Sarawak, dan dibantu oleh APM selaku sekretariat. Dan juga untuk sekretariat itu di peringkat negeri, dan peringkat daerah masih lagi APM lah. Dan juga selain daripada itu, kita menguruskan bencana, menguruskan kecemasan dan juga khidmat kemanusiaan lah. Jadi setakat ni apakah fungsinya? Mungkin sebelum kita pergi kepada topik besar kita sebenarnya, kalau ada Tuan sebut tadi berkenaan dengan persediaan daripada sudut APM adalah untuk memberi pendidikan kepada orang ramai berkenaan dengan selepas bencana dan juga peperangan. Tetapi peperangan itu tidak berlaku. Tapi bagaimanakah penyaluran maklumat itu disampaikan? Okey. Saya betulkan balik lah. Maknanya untuk fungsi APM pada awalnya adalah untuk peperangan lah. Maknanya sebelum kita perubahan sebelum kemerdekaan. Dan selepas kemerdekaan kita dah tak ada peperangan. Tapi kita ada insiden yang seperti Lahad Datu tu ada juga. Itu membuktikan peranan APM. Dan untuk selain daripada itu, kita lebih tumpu kepada kecemasan dan juga bencana lah. Maksudnya sebelum bencana, kita melatih orang awam, rakyat Malaysia terhadap kepentingan persiapan untuk menghadapi bencana tersebut lah. Dan semasa bencana, kita macam biasa, kita sebagai agensi penyelamat, kita pergi menyelamat mangsa dan menguruskan mereka di pusat pemindahan. Dan seterusnya selepas berlakunya bencana, kita menguruskan dia punya kebajikan, termasuk kita menggalakkan gotong royong dan sebagainya lah. Baik Tuan, bila kita bercakap tentang sekarang kita masuk ke topik besar ya. Bila kita bercakap atau menyentuh tentang monsun timur laut ni, kita sering mengaitkan dengan bencana contohnya seperti banjir ataupun tanah runtuh. Jadi kalau nak diceritakan persediaan dan persiapan daripada APM sendiri di Sarawak lah khususnya dalam menghadapi MTL ni, setakat ni bagaimana? Okey, untuk persiapan APM dalam menghadapi MTL ni, sebenarnya kita punya persiapan ni macam tahun-tahun sebelum ni, dan juga memang benda ni adalah benda yang berkata acara tahunan lah, MTL. Walaupun MTL ni belum lagi diumumkan
secara rasmi kalau ikutkan kita dalam fasa perubahan monsun. Tapi fasa perubahan monsun pun kita akan mengalami beberapa siri hujan lebat dan juga akan ada bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Dan untuk persiapan dari segi APM, kita sebenarnya untuk tahun ini kita telah melatih dan bersedia untuk menggerakkan lebih kurang 2,759 manpower lah ataupun pegawai dan anggota di seluruh Sarawak dan khususnya kita lebih menumpukan kawasan-kawasan hotspot lah, kawasan-kawasan yang kita jangka akan mula berlaku banjir terlebih dahulu. Dan selain itu kita mempersiapkan kita punya aset kita, aset darat, aset air dan juga sebenarnya kita ada juga aset udara, itu drone lah. Drone ni kita guna untuk pemantauan paras air dan sebagainya. Dan selain daripada persediaan daripada itu dari segi kami sendiri jabatan dan dari segi persiapan sebenarnya kita juga melaksanakan beberapa program melatih masyarakat di kawasan yang kita kenali sebagai hotspot tersebut untuk bersedia menghadapi bencana banjir dan tanah runtuh ataupun benda-benda berkaitan lah. Betul, kalau boleh dikongsikan sebab Tuan ada menyatakan tentang titik-titik panas kat situ, hotspotnya itu. Kalau di Sarawak ini ada berapa kawasan atau bahagian mana sebenarnya yang mungkin kita boleh kongsikan supaya penonton di luar sana boleh bersiap sedia. Mungkin boleh disebutkan juga bahagian-bahagian tersebut. Okey. Untuk sebenarnya dalam perbincangan hotspot ataupun kawasan tumpuan yang kita rasa banjir itu sebenarnya dalam Sarawak sendiri, saya pernah pergi mesyuarat SDMC. Setiap agensi tu dia punya tempat lokaliti yang mana dia katakan hotspot. Cuma untuk APM kita ada 581 hotspot di seluruh Sarawak lah. Dan lokaliti-lokaliti tersebut memang kita kenal pasti berdasarkan pengalaman dan juga kita punya servis bencana yang kita telah lakukan sebelum ni lah. Tapi kalau kalau kita tengok contohnya di kawasan Kuching sebenarnya, Sinar Budi, Desa Wira, itu adalah kawasan-kawasan hotspot kita yang memang sekiranya kita lihat cuaca dan paras air meningkat, kawasan tersebut kita akan pantau terlebih dahulu. Memang ada jentera yang dah bersiap sedia? Kita ada jentera yang bersiap sedia. Maksudnya bukan sahaja di Kuching, kalau di bahagian-bahagian lain, di daerah-daerah lain juga sekarang ini, ketika ini, memang ada yang dah bersedia? Ada, okey. Untuk persiapan APM, sebenarnya bila berlaku, even walaupun sekarang ni masih belum diisytiharkan MTL berlaku, tetapi sebab perubahan monsun ni dia akan menyebabkan benda-benda seperti bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Kita punya tim di ground di daerah-daerah dan juga lokaliti memang sentiasa akan melakukan pemantauan, di mana kita ada beberapa siri pemantauan. Sekiranya berlaku amaran-amaran daripada agensi, seperti kita pun ada agensi JPS, JID dan juga Met Malaysia. Daripada amaran tersebut kita akan melakukan pemantauan lah dari masa ke semasa. Baik Tuan, selain memberi latihan kepada orang ramai sebenarnya, bagaimana APM dapat membantu dalam meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk berdepan dengan bencana, terutamanya pada musim MTL ini? Okey, macam saya menyatakan tadi, fungsi APM adalah untuk melatih. Dia tidak semestinya melatih kepada orang awam saja. Dan sekarang peringkat latihan kita ada bermula daripada peringkat awal sebenarnya, daripada peringkat tadika, sekolah, universiti dan juga komuniti lah. Dan untuk fokus kepada bencana, kita lebih fokus kepada komuniti sebenarnya. Komuniti lebih dekat dengan bencana sebab mereka lebih tahu kawasan-kawasan dan bencana-bencana yang berlaku di kawasan mereka. Dan APM sebenarnya ada satu program dinamakan Kampung Siaga 221. Kampung Siaga 221 ini adalah kita mengambil satu kampung ataupun dekat sini kita ada rumah panjang. Kita kenal pasti rumah panjang di kawasan hotspot. Kita latih dengan ilmu pertahanan awam bagaimana nak menyelamatkan diri dan menyelamatkan kawan-kawan sekiranya berlaku kecemasan semasa bencana. Betul, kalau nak berkatakan tentang itu, jika berlaku bencana di sesuatu kawasan, bagaimana penduduk ini untuk tahu adakah akan dibunyikan siren, adakah itu sekarang ini kalau ikut peratusan kepada caknanya mereka ini kepada amaran tersebut, berapa peratus sebenarnya mereka penduduk-penduduk ini faham
jika siren ini dibunyikan, ini adalah merupakan amaran daripada APM mengatakan bahawa sekarang ini air sungai telah pun naik. Bagaimana? Okey. Sebenarnya siren sebenarnya tak ada, bukan daripada APM lah. Siren sebenarnya daripada JPS. Memang JPS telah meletakkan siren-siren di kawasan sungai yang mana bila dah naik paras bahaya, dia akan berbunyi siren lah. Dan untuk di Sarawak, pada pengalaman saya, rakyat Sarawak sebenarnya lebih cakna pada benda-benda begini berbanding dengan negeri lain lah. Sebab saya lihat dekat Sarawak memang approach daripada kerajaan negeri dan juga agensi-agensi ni memang banyak. Dia punya penglibatan agensi dengan masyarakat menyebabkan banyak kesedaran terhadap siren dan juga amaran-amaran ni lebih dekat daripada masyarakat lah. Okey, Tuan, mungkin ada secepis nasihat daripada APM kepada orang ramai di luar sana dalam menghadapi MTL yang dijangka bermula pada November ini. Okey, nasihat kami daripada APM sentiasa pantau keselamatan, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sungai dan juga kawasan-kawasan yang sentiasa naiki air. Pastikan keselamatan diri dan keselamatan harta benda sentiasa dalam keadaan yang baik dan sentiasa simpan nombor-nombor kecemasan seperti agensi seperti polis, bomba dan APM sekiranya berlaku kecemasan lah. Baik, itu dia tadi Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Raja Muhammad Al-Hakim Jaafar alias Raja Yaakob telah berkongsi kepada anda berkenaan dengan bagaimanakah apakah cara yang sepatutnya anda lakukan jika berhadapan dengan musibah seperti banjir. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan buat kali ini dalam Dialog TVS Plus. Saya Syahir Rizal Kumlarifin dan saya Aida Mulyono. Assalamualaikum, jumpa lagi.